Salam sejahtera dan selamat datang ke channel saya, Shirley Mukis. Biasa korang bersama Shirley, dan kali ini saya nak sharing lagi storytelling lagi mengenai kisah-kisah seram dalam kehidupan saya. Dan sebelum ini, video sebelum ni saya telah sharing tentang penampakan sesuatu tu, makhluk lembaga tu saya boleh nampak dengan mata sendiri. Dan kali ini saya nak sharing pula tentang makhluk lembaga ni. Makhluk ni yang kita tak nampak pun dengan mata, tapi kita boleh dengar dia, kita boleh perasan dia ada, yang kita boleh rasa dia ada. Dia kali ni adalah tidak boleh dinampak dengan mata kasar. So kali ni saya nak cerita mengenai rumah pusaka kami, rumah keturunan daripada orang-orang sebelum ni. Saya membesar dan lahir di rumah, saya membesar di rumah mak saya dekat Kampung Sahut. Sekarang saya tinggal kat rumah bapak saya. Betul lah, sekarang saya kat rumah bapak saya. Sebelum ni saya membesar dekat rumah mak saya. Dekat rumah tu dia ada macam-macam yang terjadi. So sejak saya kecil lagi, sebenarnya saya ada perasaan lah, tak kisahlah saya tidur kat bilik mana. Rumah saya kecil je, dia ada 3 bilik. So satu bilik mak saya, satu bilik abang saya, satu bilik kakak saya. Dulu kakak saya lah, ataupun adik bongsu saya pakai, adik yang lelaki. Selalu dia, bapak kami dia tak ada kat rumah, so saya selalu akan tidur dengan mak saya. Sometimes saya tidur kat bilik yang ketiga tu. Yang bilik ketiga ni open lah, tak kisah siapa. Yang bilik kedua ni memang confirm abang saya punya, abang saya pakai duduk situ. So nak jadikan cerita lah, time saya kecil, dari kecil dulu lah, saya selalu dengar bunyi dia macam buaya dalam sungai. Sebab rumah kami adalah tepi sungai. Rumah tu adalah rumah lama, rumah orang dulu-dulu, dari nenek moyang kami pakai. Orang bagi kat kami, orang bagi kat mak saya lah, time mak saya kahwin tu. Sebab nenek saya dia buat rumah baru, datuk saya buat rumah baru, terus dia pindah. Tapi rumah tu belakang rumah kami je, sebelah-sebelah je lah. So jadi rumah tu tak ada orang duduk, so orang bagi je kat mak saya. So kami membesar kat rumah tu dengan rumah bilik 3 bilik je rumah tu. So kami ada 6 adik-beradik. So nak jadikan cerita tu lah, time kecil-kecil tu saya selalu dengar macam ada bunyi buaya. Saya pun tak tahu kenapa saya dengar bunyi macam libasan air yang dia gunakan ekor. Kadang saya akan dengar bunyi buaya tu macam ulang-alik dekat sungai. Kita boleh dengar dia ulang-alik dekat sungai kan. So rumah kami ada tepi sungai, so kadang air malam-malam tu dia agak besar lah. So bawah rumah kami tu ada air. So betul-betul sebelah sungai kan. So bawah dia besar, ada air. So kadang saya akan dengar bunyi buaya tu bawah rumah saya akan dengar dia ulang-alik macam tu. Lepas tu dia akan libas dia punya ekor, bunyi macam tu, libas macam tu. Saya tanya dekat family saya yang lain, dia orang ada dengar ke bunyi macam buaya malam-malam? Dia cakap tak ada. Itu yang buat saya macam saya seorang ke dengar, saya salah dengar ke, saya anggap je dulu tu bunyi apa. Saya tak anggap ni lah take serious, tapi saya take serious jugalah. Tapi sebab ada orang lain dia orang tak dengar kan, so saya macam apa je lah macam tu, sekali baru-baru ni dia 2019 2018 kot, mak saya ada cerita lah. Dia cakap dulu time dia awal-awal duduk rumah tu, dia cakap lagi dia selalu dengar bunyi buaya. Dia cakap macam ulang-alik macam tu. Terus saya dengar macam sebiji dengan saya. Dia cakap dia selalu dengar bunyi buaya, dia macam ulang-alik. Lepas tu lama-lama benda tu yang dia dengar tu dah tak ada. So sekarang macam benda tu dah berpindah kat saya kot. So saya pun dengar, tapi saya tak juga cakap kat mak saya ada dengar lah. So saya just dengar je, saya dengar je lah. Terus macam saya ingat saya seorang je dengar, rupanya ada orang lain dengar. Mesti kita rasa macam bukan saya seorang dia dengar benda tu. Macam seram juga lah, rasa perasaan dia. Setting cerita ni pula adalah pasal baby. So kalau kami orang Melanau, kalau ada orang meninggal kat rumah tu,
memang confirm rumah tu akan berhantu. Kami panggil berhantu lah, macam akan ada gangguan. So nak jadikan cerita, saya punya kakak ni dia ada dua anak. Dua-dua meninggal sebab sakit. Satu ada masalah hati, satu ni sebab kuman-kuman dekat hidung. So dia orang dua-dua meninggal. So dia macam kadang kan, sebab kakak saya dia kakak saya ni dia ikut suami, selalu ikut suami, dia tak tinggal dengan kami lah. Tapi kadang dia macam ikut suami kerja. Macam suami dia kerja dalam hutan lah. Macam orang Melana memang biasa orang kerja dalam hutan. So kakak saya ikut lah lelaki dia. Bila dia balik kan, dia akan ada balik tempat kami tu. Kadang dia stay tempat kami, sekarang dia dengan lelaki dia mesti akan ada bunyi macam apa nama baby punya crawler tu. Kita akan dengar bunyi crawler tu, dia macam bergerak kat rumah. Sebab rumah kami hall dia panjang tau. Hall dia taklah panjang mana, dia hall memanjang lah. Macam bilik tu bersusun tepi tu semualah. So kita macam malam-malam kami akan dengar bunyi crawler baby tu, macam dia pergi sana macam baby crawler. Tapi masalahnya malam kan kami tak ada baby, macam mana nak ada bunyinya kan. Kami akan dengar bunyi crawler. Sometimes kami dengar macam ada budak berlari. Pernah sekali cousin saya dia ada anak dan dua orang. Dia macam dia tumpang duduk rumah kami sekejap lah, macam 2-3 hari dia tumpang duduk sekejap je. So nak dijadikan cerita, malam pertama tu dia kat rumah kami, tu dia terkejut. Time dia tidur tu tiba-tiba ada macam orang berlari depan ni. Sebab time tu dia baring mengiring macam tu lah, mengiring ke kanan ke kiri tak tahu, mengiring ke kanan lah, tiba-tiba macam ada orang berlari kat muka dia. Dia tak nampak tapi boleh rasa tu orang lari macam tu, boleh rasa, boleh dengar. Terus dia nak lari ke, tapi dia tak boleh, dia nak lari pergi bilik mak saya. Sebab mak saya seorang, takkan dia berlari kan. Sebab ada anak dia 2 orang lagi, yang kecil takkan dia nak tinggal kan. So dia macam dia kuatkan hati je lah tu, dia tunggal biarkan je. Dia tak ada ganggu teruk-teruk lah. Dia macam lalu bang, tapi tetap rasa seram dia. So sekarang saya cerita pun dia macam saya ada goosebump. So cerita yang ketiga ni ialah saya ingat saya seorang yang dengar, tapi rupanya mak saya dengar juga. Mak saya dengan yang lain tu saya tak tahulah, sebab saya banyak berkoneksi dengan mak saya lah. So saya nampak, macam malam-malam tidur kan, macam malam-malam lah, senang kata malam lah, kami akan dengar macam rumah kayu, lantai dia kayu. Kami akan dengar macam ada orang berjalan dekat luar. Bilik kami susun macam tu, kami punya hall memanjang macam tu. Kami akan dengar macam orang berjalan, gerak, macam betul-betul macam orang berjalan, seriously macam orang berjalan. So saya kan, bila saya terdengar benda tu kan, mesti saya akan hintai, tapi tak ada apa-apa. Serius, memang tak ada apa-apa. Tapi bunyi dia ada, tapi kita tak nampak. Dia macam berjalan, bukan sekali berkali-kali. Dalam hidup saya dengar kat rumah tu memang berkali saya memang berkali saya dengar, berkali juga saya hintai, memang tak ada. Lepas tu tiba-tiba mak saya cakap, dia cakap dia ada dengar orang macam berjalan dalam rumah, tapi tak nampak. Dia ada hintai. Dia cerita saya ni jenis memang saya ada dengar tapi saya tak cerita sangat. Jadi bila mak kami start buka topik, baru kami buka topik macam tu. Kami cerita benda tu juga. So dia pun macam saya juga, dia dengar pun tu, tapi tak nampak. Cara dia berjalan tu betul macam tapak kaki manusia, bunyi dia macam tu. And memang seriously tak nampak. Tu kisah di lantai lah. Pernah ada satu kejadian, kami dengar orang berjalan atas bumbung kami. Atas bumbung rumah kami. Time tu, zaman tu adalah zaman popular, di mana tempat kami orang cakap dorang ada terserempak makhluk lembaga pakai baju putih, tinggi sangat. Diorang cakap lelaki lah, tinggi sangat. Dia macam ada pakai serban jemput, sangat-sangat tinggi.
orang cakap siapa tersempak dia confirm meninggal. Orang cakap satu lah, confirm meninggal kalau tersempak dengan dia. So ada orang cerita, so, kami orang Melanau ni, kami suka tinggal pesisiran sungai. So seberang sungai tu ada lagi kampung, ada orang seberang sungai tu, dia orang nampak something atas kami punya atap. Dia berjalan atas atap tu. Memang kami dengar benda tu macam berjalan. Dia asal masuk di tengah malam, kan dengar ada orang jalan atas atap. Memang dengar macam orang manusia. Berat dia tu macam berat manusia, bukan berat seriously, bukan berat haiwan. Kalau kucing kita kenal lagi kan macam mana, tapi kita dengar yang keruk atas tu macam tapak kaki betul ni yang pijak zinc aluminium tu, betul bunyi macam tu. Benda tu muncul bila kami semua dah tidur. Kalau kami tak tidur bising-bising ni memang tak ada. So pernah sekali saya punya pakcik ni dengan bini dia, so, selalu dengar kami cerita kan. Ni kami semua adik beradik ada dengar. So kami ada cerita-cerita macam tu kan. So uncle saya tu dia pergilah tidur rumah kami. Masalahnya kami bising-bising. So malam tu memang tak ada bunyi tu. Dia memang tak dengar bunyi tu. Bila uncle saya dah tak ada bermalam kat situ, dia bermalam semalam je. So dia nak dengar kan. Lepas tu malam tu je malam, esok hari tak ada dah. So esokkan hari tu ada lagi bunyi tu. So kami selalu jam 10 macam tu dah start tidur dah. Biasalah orang kampung kan. So jam 10 macam tu dah start tidur. So dia ada macam dah berapa lama lepas ni gelap tu, macam tengah malam macam tu, 12 jam 1 macam tu, dia akan macam start ada jalan ke atas. And orang seberang sungai, diorang ada claim lah, diorang cakap diorang ada nampak something dekat kami punya, kadang di dekat jambatan kami, kadang di atas atap kami. Apa yang selalu tengok lah atas atap kami. So dia macam orang tengok dia berdiri atas atap. Dia makhluk yang sangat tinggi orang cakap. So macam zaman dulu ni kan, mak saya dia belum masuk agama lagi. Kami asal orang tak ada agama pagan, tak ada agama Aliko lah, orang cakap Aliko. So tadi tu saya dah ada agama, saya dah masuk agama, so Kristian dah. Tapi parents saya belum lagi. So parents saya dia orang pergi dukun. Dia orang macam tengok lah apa sebenarnya terjadi. Lepas ada dukun cakap dia macam kami punya rumah tu adalah laluan dia orang, makhluk tu, laluan makhluk tu. Sebab tu tempat kami akan ada macam-macam bunyi. Sebab macam memang laluan dia orang, dia cakap. So kalau tak salah saya, dekat kawasan rumah saya pun, depan rumah, dekat tandas kami, depan rumah kami ada kubur lama, bukan kubur, keranda lama, tapi tak ada apa-apa dah lah kat dalam, tapi ada keranda. Lepas tu kami ada jumpa mangkuk tu, mangkuk apa tu yang tanah liat punya mangkuk. Selalu dulu kami kutip benda depan tu. Biasalah budak-budak tak takut lagi kan. Kutip. Tapi keranda tu sebenarnya dia pakai keranda kayu tau. Keranda tu masih ada sekarang rasanya, tapi barang-barang semua dah tak ada dah dalam tu. Dia macam tinggal kayu je. Macam tu je lah. So itu pengalaman saya dekat rumah saya. Bila saya sambung belajar kan, saya rasa tempat kat luar tu adalah paling selamat untuk saya. So tiap kali bila saya macam belajar kan, kisah kat Labuan ke kat Johor ke, bila saya nak balik kan, saya rasa macam sangat takut. Seriously memang saya sangat takut. Sebab kat rumah kami memang ada macam-macam bunyi, macam-macam lah senang kata. So latest ni tahun lepas, sebelum ni saya kerja dekat Pulau Pinang. Lepas tu saya kerja as contract je. Habis contract saya balik Sarawak, balik rumah lagi. So bulan 7 saya balik. Saya pernah jatuh tangga. Tahun lepas saya jatuh tangga, tahun 2019 saya jatuh tangga. So time saya mandi tu, saya ada nampak something dekat ujung mata saya, dekat ekor mata saya. Tu yang saya cepat-cepat mandi, terus saya lari, tutup saya jatuh. So saya sangat-sangat takutkan. Benda tu sebenarnya saya hasil daripada saya nampak benda tu kan, saya jadi sangat-sangat takut, sangat-sangat penakut. Macam saya akan memang kan macam selalu ternampak something macam tu lah. Sedang kadang anak buah saya dia ada nampak something lah. Dia cakap ada
siapa yang dia berak lah kat tandasan itu. Budak-budak lagi kan, umur 6 tahun macam tu. Pintu tak tutup, dia buka je. Terus dia tanya kat kami, siapa yang lalu tadi? Kami macam okay. Macam oh Syaz. Saya macam please lah jangan cerita. Sebab time saya mandi memang akan ada something. Bila saya perasankan dia laju je, kelibat laju je, kita tak nampak sangat lah. Dia macam kita nampak ekor mata, kita tak tahu betul tak ataupun sebab kita punya perasaan takut. So itu yang memang tak tahulah. Tapi dia tetap lagi sangat penakutan, sangat-sangat lah. So saya rasa itu je perkongsian saya untuk saya punya home rumah generasi orang dulu. So for the next video saya akan kongsi lagi kisah. So rumah saya, tempat saya membesar, rumah saya lah senang kata. Cerita rumah saya dah habis, tapi rumah satu lagi tak habis lagi. Bukan rumah satu, rumah nenek saya belakang rumah saya, dia tak habis lagi. Dia ada cerita dia juga mengenai nantilah korang tahu. So terima kasih kerana menonton video saya sampai sini sekali. Saya punya video. Terima kasih.